Tak rindu cikgu ke? Okey. So, kita akan sambung semula. Okey, cikgu nak tanya. Siapa ingat dekat mana kita stop last week? Ada yang ingat tak kita stop dekat mana last week? Bab berapa kita stop? Ada sesiapa boleh tolong tengokkan dekat mana kita stop? Bab 2 cikgu dah habis ke belum? Belum lagi kan? Cikgu rasa bab 2 cikgu tak habis lagi kan? Okay, good. Thank you. Okay, tengok sini . Okay, macam biasa kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya. Okay. Kalau ada soalan nak tanya cikgu, boleh tanya. Okay, so hari ni kita nak cakap tentang apa? Okay. Okay, cikgu rasa tunggu sampai zaman air batu ni kan. Cikgu tak habis lagi dekat zaman air batu ni. Okay, so cikgu akan ulang balik semula dekat zaman air batu ni. Okay. Sekejap. Dia tak nak keluar pula. Baik, mana chat? Baik. Okay. Okay, kita tengok zaman air batu. Okay, minggu lepas tak silap cikgu dah terangkan sikit tentang zaman air batu ni. Okay, jadi zaman air batu ni dia ada 4. Okay, kita ada Miocene, kita ada Pliocene, kita ada Pleistocene dan juga Holocene. Okay, dan 4 ni kamu kena ingatlah. Okay, Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Jadi macam mana cara nak ingat ni? Okay, perkataan-perkataan ni kamu kena ingatlah macam Miocene semua ni kan. Yang ni kamu kena ingat sendirilah. Tetapi cikgu ada ajar, cikgu nak ajar kamu cara macam mana kita nak mudah ingat. Okay, kita ambil huruf depan dia je. Okay, MPPH. Okay, kita ambil MPPH. Okay, so apa yang kita boleh buat? Melaka paling penting. Melaka paling penting apa? Melaka paling penting hari ini. Boleh kot. Melaka paling penting hari ini. Melaka paling penting hari ini, MPPH. Okay, so itulah susunan dia. Okay, dia start daripada Miocene, dia pergi kepada Pliocene dan juga lepas tu dia pergi kepada Pleistocene dan juga dia pergi kepada Holocene yang terakhir. Okay, so kalau siapa yang ada buku teks, okay, boleh rujuk buku teks, okay. Boleh tengok buku teks. Okay, so kita akan zaman air batu. Okay, jadi zaman air batu ni, okay. Oh, gelap lah cikgu rasa. Muka cikgu macam tak nampak sangat. Baru nampak muka cikgu kan. Okay, so kita tengok apa itu zaman Miocene. Okay, zaman Miocene dia berlaku tempoh masa dia, duration dia ialah 23 juta sehingga 5 juta tahun dahulu. Dah lama 23 juta tau. Sekarang ni baru 2021. Kan, ini Masihi kan. Cuba kamu kira lah kalau 2021 nak dapatkan 23 juta dulu, dah lama. Okey. Jadi apakah ciri-ciri zaman Miocene? Okey, jadi ciri-ciri zaman Miocene ni ialah gunung ganang terbentuk secara fizikal. Okey, terbentuk secara fizikal. Kemudian, jadi kita tengok masa ni mamalia telah wujud. Okey, haiwan-haiwan mamalia telah pun wujud pada waktu ini. Okey, kemudian hidupan di laut dan juga di air sudah berkembang pada masa ini. Okey, hidupan di laut dan di air sudah berkembang. Okey.
மைக்ரோஃபோன் போட்டிருக்கேன். தண்ணி வேணுமா? Okay, alright, dah mute dah. Okay, okay. Alright. Jadi, masa ni, okay, hidupan di laut dan juga di air sudah berkembang. Bermaksud sudah ada hidupan. Okay, sudah ada hidupan pada masa ini. Okay, maknanya bukanlah masa ni tak ada hidupan lagi. Okay, dah ada hidupan dah masa ni. Okay, kemudian suhu pada ketika zaman Miocene ini, suhu dunia masa tu panas dan kering. Dia kalau kalau kering ni kan, kalau suhu yang kering ni, dia boleh menyebabkan kulit kita jadi macam kering lah. Kulit kita nanti dia akan macam mengelupas. Okay, kulit kita jadi macam mengelupas. Okay, so sebenarnya kalau ikut macam sekarang kan, sekarang ni kalau suhu, sebab sekarang ni boleh dikatakan suhu kita kat bumi ni, kan, dekat Malaysia sekarang ni kan, kalau kamu duduk dekat Selangor, dia panas dan kering. Dia panas dan juga dibuat rasa macam haus sangat dan kita rasa macam tak boleh nak macam pening kepala. Okay, tapi zaman dulu punya dengan zaman sekarang tak samalah. Okay, suhu zaman dulu dan juga suhu zaman sekarang tak sama. Okay, alright, kita pergi pula kepada zaman Pliocene. Okay, Pliocene. Jadi tempoh dia macam tadi 23 juta sampai 5 juta. Okey, yang ini 5.3 juta sampai 2.6 juta tahun dahulu. Okey, jadi bermakna zaman Pliocene ini bermula selepas zaman Miocene. Okey, masa zaman Miocene dah nak tamat, maka muncullah zaman Pliocene. Okey. Okey, kita tengok ciri-ciri dia. Penyejukan dan pengeringan global berlaku. Maksudnya, masa ni sejuk tau. Okay, zaman Pliocene ni sejuk. Okay, kemudian dia start kering. Dan pada waktu inilah penyebaran besar pada rumput dan juga savana. Dia pada rumput. Okay, penyebaran besar pada rumput dan juga savana. Masa ini boleh dikatakan, boleh dikatakan pada ketika ini, masa tu padang rumput tengah luas, tengah banyak pada masa ni. Dan juga savana. Okay, savana tu macam padang rumput jugalah. Okay, jadi jambatan darat yang menghubungkan Panama dan juga Amerika Utara, kamu boleh tengok, sorry ada orang main mercun pula main mercun ni. Okay, jadi pada masa ni, contoh kita ambil Panama dengan Amerika Utara. Kalau kita tengok apa tu, dia punya kita tengok peta Amerika Utara dan juga Panama ni macam seolah-olah ada satu jambatan. Okay, dia macam ada jambatan, yang menghubungkan Panama, Amerika Utara dan juga Amerika Selatan. Okay, dan dia dah lama dah terbentuk. Okay, sejak dari dulu lagi. Okay, kalau ada bunyi bising tu, sorry cikgu tak tahu siapa yang main, dekat kedai tu dia main mercun. Okay, jadi pada waktu ini pengijrahan tumbuhan dan haiwan ke habitat baru berlaku. Masa ni mereka telah mereka telah pergi ke tempat lain, haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan yang berada di tempat tu dia dah berhijrah. Okey, dia dah berpindah ke tempat lain. Dia dah pergi ke tempat-tempat lain banyak masa tu. Haiwan-haiwan pun banyak yang pergi berhijrah. Banyak haiwan-haiwan pun banyak yang berpindah. Okey. Sebab haiwan ni dia nak hidup, dia kena cari tempat yang sesuai untuk dia. Okey, maksudnya tempat yang suhu dia okey, ada sumber makanan, sumber air, itu yang penting. Sebab kalau tak ada sumber, haiwan-haiwan ni dia tak akan duduk kat situ sebab dia akan mati kalau duduk di situ. Jadi dia kena keluar, dia tak boleh duduk kat situ. Okey. Okey, kemudian kita tengok dataran tinggi terbentuk. Dataran tinggi, okey, bermaksud tanah tinggilah. Okey, mana tanah yang tinggi-tinggi. Okey. Masa ni muncullah dataran-dataran tinggi terbentuk. Okey. Contoh dia di Colorado, Amerika Syarikat, yang diberi nama Grand Canyon. Itu nama dia, Grand Canyon. Okey, ada dataran tinggi terbentuk. Okey, selain daripada Grand Canyon, ada lagi beberapa dataran tinggi lain terbentuk di dekat dunia ni. Okey, ini contoh saja. Okey, kita pergi pula dekat
Pleistocene. Pleistocene ni dia tempoh masa dia 2.5 juta sehingga 10,000 tahun dahulu. Maknanya dah lama gila dah ni dulu-dulu punya. Okey, ni dulu-dulu punya dah lama gila dah wujud ni. Okey. Dan zaman Pleistocene ni boleh dikatakan antara zaman yang penting. Sebab apa? Pada waktu ini glacier utama berlaku sebanyak 11 kali. Okey, bermaksud adanya pembekuan glacier. Glacier dah keras. Okey, jadi menyebabkan suhu bumi masa tu terkawal lah. Okey. Kemudian manusia telah mengetahui cara untuk membuat api. Sebab apa? Masa waktu ni kan sejuk, kan? Jadi mereka perlukan api. Okey, mereka perlukan api. Jadi, okey, cikgu nak tanya, siapa tahu macam mana cara nak buat api tanpa guna lighter? Siapa tahu? Macam mana nak buat api tanpa guna lighter? Mancis pun tak boleh. Okey, betul Vishnu. Guna batu. Lagi guna apa lagi? Betul Girisha. Okey, kayu pun sama. Okey. Kayu pun kita boleh guna juga. Okey, betul Christina. Batu pun. Okey. So, batu kita boleh guna sebagai alat untuk hidupkan api. Okey. Cikgu rasa minggu lepas cikgu dah cakap kan. Minggu lepas kan. Cikgu pernah ceritakan kan. Tak apa. Minggu ni cikgu ulang sikit kemudian kita pergi ke bawah lagi. Okey. Sebab minggu lepas cikgu stop dekat sini je kan. Okey. Okey. Kemudian, kebanyakan binatang yang wujud pada zaman ini, zaman Pleistocene ini, kekal sampai sekarang. Sebab tu cikgu cakap tadi. Zaman Pleistocene ni antara zaman yang terpenting. Sebab apa? Kebanyakan binatang-binatang yang wujud, haiwan-haiwan yang wujud pada zaman Pleistocene ini, kekal sampai hari ini. Okey. Tetapi, adalah beberapa binatang yang dah tak ada lagi. Okey. Jadi manusia telah sampai ke Australia. Bayangkan jauh tu Australia. Okey, melalui jalan darat di Asia Tenggara dan melalui pentas Sunda. Kira-kira 50,000 tahun dahulu. Okey, zaman Holocene pula, dia tempoh masa dia 10,000 tahun dulu sehingga kini lah. Okey, dan ciri-ciri dia macam biasalah kita dah belajar kan, kita dah tahu kan. Masa ni berlaku kemajuan dalam kehidupan manusia. Okey, berlaku kemajuan. Kemudian aktiviti pertanian juga masa ni orang dah buat aktiviti pertanian. Sebab kamu kena faham manusia zaman dulu mereka tak pandai tahu bercocok tanam. Mereka tak pandai nak tanam pokok semua ni, mereka tak pandai. Kalau mereka nak makan, mereka kena cari dalam hutan. Mereka takkan tanam sebab mereka tak tahu. Okey. Jadi pada zaman Holocene ni mereka dah pandai dah untuk membuat aktiviti pertanian. Okey, kemudian kita tengok 5,500 tahun dahulu, roda dan juga tulisan cuneiform telah dicipta. Kemudian tamadun berkembang dari sudut keagamaan, pendidikan, pentadbiran dan undang-undang telah berkembang. Okey? Okey, itu yang kita belajar minggu lepas. Okey, so cikgu akan kita akan pergi pula ke bawah sikit. Okey. Ada apa dengan ciri-ciri zaman sebelum tu kita tengok ada satu tokoh ni nama dia Milutin Milankovic, nama dia. Okey, seorang tokoh ni. Okey, nama dia Milutin Milankovic. Dia telah mengeluarkan satu teori. Okey. Tulisan cuneiform tu dia tulisan zaman dulu punya. Okey, tulisan zaman-zaman dulu lah. Dulu kita ada banyak. Kita ada tulisan cuneiform, kita ada tulisan ideogram. Okey. So kamu search dekat Google dia keluar. Okey, itu tulisan-tulisan zaman dulu. Kita ada banyak tulisan. Okey, kita ada tulisan cuneiform, ideogram. Jadi banyaklah. Okey, jadi itu semua tulisan-tulisan zaman dulu. Zaman sekarang ni kamu tak akan jumpa dah. Okey, tak ada dah sekarang ni. Okey. Berbalik kepada tadi. Okey, tadi cikgu cakap teori. Teori ni apa? Okey. Untuk yang tak faham, teori ini bermaksud andaian. Andaian. Okey. Bukan ramalan andaian. Andaian ataupun apa kita panggil bahasa Inggeris andaian. Saya lupa dah bahasa Inggeris apa. Dia macam satu anggapan. Okey. Dan dia telah memberikan nama teori ini sebagai teori Milankovic. Guna nama dia juga. Okey. Dan apa pandangan dia? Lebih kurang anggaran lah. Okey. Jadi apa dia punya apa dia punya pandangan dia, apa yang dia cakap? Dia kata
bumi ini mengelilingi matahari. Okey, dia kata bumi mengelilingi matahari. Berlaku perkembangan pada zaman air batu setiap kali bumi menghampiri matahari. Jadi dia kata dekat sini, Milankovitch ni dia kata, bumi kita ini mengelilingi matahari. Dia keliling matahari. Kemudian disebabkan bumi ini mengelilingi matahari, maka berlakulah perkembangan pada zaman air batu. Yang mana dia menyebabkan bumi, ialah bila dekat dengan matahari, panaslah bumi kan, bila dekat dengan matahari kan. Jadi setiap kali itulah suhu bumi menjadi panas. Jadi apabila suhu bumi menjadi panas, maka berlakulah kecairan air batu. Itu apa yang Milankovitch cakap. Okey, itu sekadar teori sahaja. Bukan fakta. Kamu kena bezakan. Sejarah ni ada dua. Sejarah ada tiga. Fakta, teori dan juga mitos. Okey, kita ada tiga. Fakta, teori dan juga mitos. Apa beza tiga-tiga ni? Okey, fakta ialah benda yang betul, yang ada bukti. Okey, itu fakta. Mitos ni ialah sesuatu cerita orang je. Tak betul pun, dia sekadar cerita je. Okey, sekadar cerita je. Okey, dia bukan benda yang betul-betul berlaku pun. Okey, itu kita panggil sebagai mitos. Betul, dongeng. Okey, dia adalah dongengan sahaja, mitos. Okey, dia bukan benda yang betul. Dan yang ketiga ialah teori. Teori ini ialah andaian sahaja. Tak semestinya betul. Mungkin betul, mungkin salah. Okey, nampak tak beza dia? Fakta confirm betul. Teori mungkin betul, mungkin salah. Mitos confirm salah. Okey, antara mitos bila kita sebut mitos ni kan, cikgu teringat dekat sesuatu. Kamu rasa naga, okey, tahu naga kan, dragon kan? Naga ni dongeng ke mitos? Naga, dragon. Kamu rasa mitos ke fakta? Ramai yang cakap mitos. Okey, ramai yang cakap mitos naga ni. Macam dia bukan teori, dia mitos. Okey, ramai yang cakap mitos. Okey. Bagi cikgu, cikgu pun faham bahawa dia ialah mitos juga. Okey, naga ini pun mitos juga. Sebab tak ada bukti. Bila tak ada bukti, maka dia mitos lah. Tetapi cikgu pelik. Kenapa zaman dulu? Sebab zaman dulu bukan macam zaman internet tau sekarang ni. Sekarang ni kita boleh tahu apa yang berlaku dekat luar negara. Okey. Tetapi zaman dulu, kenapa dekat setiap zaman ada cerita pasal naga? Tu yang cikgu pelik. Kenapa macam dekat China kan? China pun dia ada naga. Macam dekat Vietnam ada naga. Thailand ada naga. Tanah Melayu ada naga. Sabah Sarawak ada naga. Jadi takkan diorang percaya benda yang sama? Kan? Jadi itu yang cikgu pelik lah. Sampai sekarang cikgu tak dapat jawapan lagi. Sampai sekarang cikgu masih tak dapat jawapan lagi. Okey. Apa maksud mitos? Mitos ni adalah dongeng. Maksudnya dia dongengan, cerita yang bukan betul pun. Okey, cerita yang salah fakta dia. Okey, dia macam cerita rekaan. Betul Sutachana. Okey, cerita rekaan sahaja. Okey, orang yang cipta, orang yang reka cerita tu. Jadi cikgu tak faham sebenarnya. Cikgu pun tak tahu naga tu betul-betul wujud ataupun tidak. Okey. Alright. Kita tengok dekat ciri-ciri zaman air batu akhir. Okey, jadi kita tengok apa yang berlaku setelah zaman air batu akhir berakhir. Okey, faham betul-betul apa yang berlaku setelah zaman air batu akhir berakhir. Okey, jadi kita tengok masa ni bumi telah mengalami cuaca panas bermula 8,500 tahun dahulu. Okey, jadi masa ni bumi dah semakin panas sebab nama pun zaman air batu akhir kan. Jadi bumi dah semakin panas. Okey, jadi suhu dunia semasa ni meningkat. Menyebabkan apabila suhu dunia meningkat, menyebabkan air batu makin mencair. Glazer semakin mencair. Apabila glazer cair, glazer akan menjadi air. Okey.
Bila dia jadi air itu akan masuk ke laut. Bila dia masuk ke laut, jadi air laut akan meningkat. Bila air laut meningkat, akan menyebabkan kawasan-kawasan daratan yang rendah akan tenggelam. Dia akan menyebabkan kawasan daratan yang rendah akan tenggelam. Jadi mana-mana tanah yang ada pada hari ini, kalau dia rendah sangat, kemungkinan besar dia akan tenggelam. Okay. Sebab tu ada orang yang meramalkan, saintis meramalkan nanti, saintis buat ramalan, kemungkinan besar nanti, kita tak tahulah berapa ribu atau berapa ratus tahun lagi nanti. Dunia kita ni semakin kecil. Mungkin nanti Singapura pun dah tak ada. Mungkin Malaysia pun dah jadi semakin kecil. Yang tinggal hanyalah kawasan-kawasan tinggi je, yang dekat-dekat dengan gunung je. Kawasan rendah-rendah yang dekat dengan laut ni, boleh katakan banyak kawasan yang akan hilang. Jadi bersedia ke? Tapi kita tak sempat lah zaman tu. Okay. Kita confirm dah meninggal dah pada zaman tu. Okay. Takkanlah kita boleh hidup lagi masa tu. Okay. Jadi masa ni berlaku kecairan air laut. Ni yang cikgu cakap tadi lah. Bila air batu mencair, berlakulah kecairan dan juga ais tersebut bertukar menjadi air dan turun ke laut. Okey, kemudian apabila air laut dah meningkat, okey, maka pada ketika ini bukit bukau dan juga kawasan tanah tinggi mula terbentuk. Jadi masa inilah apabila air laut dah semakin meningkat. Jadi dia dah mengubah tau. Bila air laut meningkat, dia mengubah bentuk fizikal bumi ni. Okey, bentuk fizikal daratan ni dah berubah. Jadi masa inilah bukit bukau, kawasan tanah tinggi mula terbentuk pada ketika ini. Okey. Sebab kita kena faham tau. Air batu ni bukannya glacier semata-mata. Okey. Air batu ni juga ialah air batu yang berada di gunung-gunung atau di bukit-bukit. Sebab atas-atas puncak tu kan dia ais. Jadi bila dia cair, dia akan turun ke bawah. Jadi menyebabkan masa tu berlakulah perubahan kepada bentuk bukit bukau tersebut. Sebab bila air tu turun, dia bawa sekali tanah-tanah sekali apa semua tu. Okey, jadi dia menyebabkan masa tu berlakulah perubahan kepada bukit bukau kita. Okey, kemudian disebabkan air daripada gunung ganang yang turun tadi, air batu yang cair tadi, dia menyebabkan pembentukan tasik dan juga pulau. Masa inilah terbentuknya tasik. Okey. Macam mana boleh ada yang tasik kan? Macam itulah. Sebab air ni pada asalnya dia datang daripada gunung ganang, daripada bukit bukau. Yang mana ais dekat atas tu cair, bila dia turun dia membentuk tasik. Dia terperangkap dekat situ, kemudian dia membentuk tasik. Okey, pulau pula. Pulau ni sebenarnya dia bercantum dengan daratan yang lain sebenarnya. Okey, dia bercantum. Tetapi disebabkan air laut ni semakin meningkat, menyebabkan daratan ni semakin tenggelam. Kawasan rendah tenggelam, tinggal kawasan tinggi je. Kiranya pulau tu, dia kawasan tinggi lah. Sebab tu dia selamat. Okay, sebab tu kita tengok contoh macam kita ada Pulau Redang, kita ada Pulau Perhentian, kan? Pulau Santubong, ada ke Pulau Santubong? Ada kot. Macam-macam pulau lah. Jadi pulau-pulau ini sebenarnya merupakan satu daratan yang luas dulunya. Pulau Tioman, Pulau Pangkor, Pulau Pinang. Okay. Sebenarnya kalau kita ikutkan semua dulu bercantum. Macam Pulau Pinang. Pulau Pinang bercantum dulu dengan Kedah apa semua tu bercantum. Tapi disebabkan air laut meningkat, maka terpisah. Sama juga macam Sumatera dengan Tanah Melayu pun sama. Okay. Sumatera yang duduk kat sebelah kiri kita tu. Sumatera pun sama juga. Okay. Dulu Sumatera dan Tanah Melayu tu satu je dia punya tanah dia. Tapi bila air laut meningkat, paras air laut meningkat, maka kawasan-kawasan rendah mula ke bawah. Mula hilang lah. Okay. Kemudian membentuklah Selat Melaka. Itu yang ada pada hari ini tu lah. Okay. Okay. Kemudian kita tengok Okay. Perubahan cuaca tidak lagi sejuk. Jadi masa ni suhu dunia tidak lagi sejuk. Okey, sebelum ni kan sejuk gila kan. Memang sejuk gila, boleh beku tau. Okey, kemudian pada masa ni cuaca dah tak sejuk sangat dan juga telah memberi kesan kepada aktiviti manusia. Sebab apa? Bila sejuk, susah tau manusia nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Okey. Jadi apabila cuaca telah
hangat, telah panas. Jadi manusia dah boleh buat aktiviti seharian. Macam-macam benda dia boleh buat. Okey, dia boleh bercocok tanam, dia boleh pergi berhijrah, dia boleh pergi jalan-jalan. Okey. Apa tu? Apa tu Dashan? Cikgu, Perch Dengar ke tak sungai yang betul? Apa tu? Perch Dengar tu apa? Bertukar warna setiap hari. Apa tu? Perch Dengar tu apa? Ni mesti autocorrect ni. Okey. Jadi telah memberi kesan kepada aktiviti manusia. Jadi kamu rasa, okey cikgu nak tanya kamu. Pendapat kamu. Oh, pernah dengar. Oh, okey, cikgu ada dengar juga tentang sungai yang bertukar warna tapi bukanlah setiap hari. Cikgu pernah dengar juga tapi cikgu tak tahu sungai kat mana. Ada yang cikgu jumpa air sungai warna biru ada. Macam-macam yang cikgu pernah dengar. Okey, cikgu nak tanya. Kamu prefer apa tu, musim sejuk ke musim panas? Kamu prefer? Masa tu yang kamu suka? Okey, Dashan suka waktu sejuk. Danny suka pun waktu sejuk. Grisha medium. Idris sejuk. Vishnu sejuk. Lo sejuk. Balkis pun sejuk. Kristina pun sejuk. Semua sejuk. Semua sejuk. Semua nak sejuk. So jangan nak dua-dua sekali. Tak boleh, kena pilih satu je. Okey. Jadi sebenarnya ramai yang pilih sejuk. Okey. Muzik sejuk sebab dapat main snow. Memang betul. Tapi kamu nak tahu tak? Musim sejuk sebenarnya tak ramai. Sebenarnya okey, kita ni sebab negara kita kan tak ada musim sejuk. Sebab itulah kita nak musim sejuk. Tapi kalau dekat negara luar, dorang dah biasa dengan musim sejuk, dorang tak nak musim sejuk. Sebab apa? Okey, kenapa dorang tak nak musim sejuk? Sebab masa musim sejuk, dorang tak boleh nak main kat luar. Memang boleh main salji. Masalahnya kamu tak boleh duduk lama sangat main salji. Okey, dan kamu tak boleh main lama sangat, nanti kamu akan demam. Sebab dia sejuk tau. Bayangkan musim sejuk, kamu kalau nak bawa, contoh nak bawa kereta dan bawa motor, tak boleh. Licin. Beku tu satu hal lah. Licin, jalan licin, kamu tak boleh nak jalan. Sebab itu, orang-orang yang negara yang ada musim sejuk ni, musim salji ni, mereka sebenarnya tak suka sangat musim salji. Susah. Musim salji ni susah. Ingat senang ke? Memanglah kita kalau best memanglah nak sejuk kan. Tapi sebenarnya susah. Sebab kita kalau cakap nak pergi musim sejuk sehari dua hari boleh lah. Tapi orang dekat luar negara sana, musim sejuk diorang lama 2 bulan. Nak habiskan tu kadang sebulan lebih atau 2 bulan lah nak tunggu habis salji tu. Baru boleh baru boleh ni. Sebab apa? Contoh kita macam cikgu dulu masa pergi Jepun kan. Musim panas banyak gila sukan yang ada. Diorang seronok gila musim panas. Tapi bila musim sejuk, diorang tak tahu nak buat apa. Sebab bila musim sejuk memang duduk rumah je. Tak keluar pun. Tak boleh nak buat apa. Nak pergi jogging tak boleh. Nak main bola tak lagilah tak boleh. Nak buat apa? Duduk rumah je lah. Sejuk je. Betul. Nak sidai kain pun tak boleh. Susah. Nak buat BBQ kat luar pun tak boleh. Boleh buat BBQ dalam rumah boleh lah. Kat luar mana boleh salji tu pun. Sejuk. Jadi sebab itulah sebenarnya kalau nak ikutkan, diorang lebih suka musim panas. Sebab musim panas ni macam-macam boleh buat. Musim sejuk dekat Kemarin tu memang sejuk lah. Tapi sekarang ni dah tak sejuk sangat dah. Okay. Okay, teknologi untuk disesuaikan dengan musim sejuk memang dah ada. Okay, banyak teknologi yang telah dicipta. Okay. Tetapi sampai sekarang, okay, walaupun banyak teknologi yang telah dicipta, tapi sampai sekarang manusia belum lagi mampu untuk selesa dengan salji. Bukan senang nak hidup dengan salji. Memanglah seronok main salji. Tapi susah. Okay. Kemudian kita tengok. Okay, tadi kita dah cerita pasal perubahan cuaca. Okay, kita pergi pula. Jadi jangkaan ahli sains mengatakan suhu dunia ni, peningkatan suhu dunia, okay, meningkat kepada 9 darjah Celsius setiap 50 tahun. Okay. Jadi dia kata setiap 50 tahun
9 darjah Celsius suhu akan meningkat. Jadi apabila suhu semakin meningkat, jadi menyebabkan paras air laut meningkat. Ni daripada tadi kita cakap, daripada tadi cikgu cakap paras air laut meningkat, paras air laut meningkat kan. Okey, jadi disebabkan itulah kita tengok nanti macam sebab sekarang ni kalau kita nak compare dengan zaman dulu, sekarang ni panas gila tau. Okey. Sekarang ni panas gila. Cikgu kalau duduk dekat luar, kalau time panas tu rasa macam nak hitam, rasa macam pingsan. Sebab panas sangat. Panas yang boleh buatkan kepala kita jadi pening. Okay, dia jadi macam pening-pening buat kena panas sangat. Okey. Kita tengok ciri-ciri zaman air batu akhir. Okey, kita pergi dekat ciri-ciri. Okey, yang pertama, ciri fizikal bumi. Masa ni permukaan air laut membeku. Ini dah ujung-ujung Okey. Permukaan air laut membeku. Sebahagian besar bumi diliputi salji. Ini masa musim sejuk lah. Okey. Permukaan air laut membeku, sebahagian besar bumi diliputi salji. Kemudian binatang yang ada pada zaman ini adalah binatang-binatang yang kulit tebal seperti memot berbulu, badak, kuda dan juga singa. Tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Kemudian kita tengok pula tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan pada ni dia muncul tumbuhan dan rumput yang renek yang menjala. Tahu tak tumbuhan renek tu apa? Tahu tak tumbuhan renek tu apa? Tumbuhan renek tu maksudnya tumbuhan yang kecil-kecil. Dia macam rumput-rumput. Dia macam rumput-rumput. Rumput mana ada yang apa tu? Yang tinggi sangat. Rumput ni pendek-pendek je. Paras kaki kita je. Dia tak tinggi pun rumput ni. Jadi masa ni munculnya tumbuhan-tumbuhan yang renek. Okey, dia menjala. Menjala tahu tak maksud menjala ni apa? Menjala ni dia macam dia lekat dia macam mana cakap? Menjala ni dia macam ular lah, ular menjala. Ni tu lah dia macam ular, dia macam ke sana macam tu. Itu maksud dia menjala. Okey, kehidupan manusia. Masa ni manusia tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Okey. Zonro baru masuk ke? Okey, jadi masa ni kita pergi kepada kehidupan manusia. Manusia tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Okey, tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Dan haiwan juga tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Samalah juga macam haiwan. Okey, sebab itu adalah kawasan yang sesuai untuk hidup. Okey, kemudian manusia hidup nomad. Okey, siapa tahu apa maksud nomad? Siapa tahu apa maksud nomad? Bukan Norman nomad. Siapa tahu apa maksud nomad? Ada yang tahu tak apa maksud nomad? Tak tahu? Okey. Nomad ni maksud dia berpindah randah. Okey, maksudnya berpindah randah. Itu maksud nomad. Okey, maksudnya berpindah randah. Dari satu kawasan berpindah ke kawasan yang lain. Zaman dulu, zaman manusia awal-awal dulu, mereka selalu berpindah randah. Okey. Mereka mula-mula contoh mereka duduk dekat sini setahun. Tahun depan mereka pindah tempat lain. Lepas tu mereka pindah lagi. Itu yang kita panggil sebagai hidup nomad. Okey, hidup berpindah randah. Okey, jadi apa sebab dia berpindah randah? Okey, antara sebab dia berpindah randah ialah apabila kekurangan sumber. Okey, apabila sumber tidak ada. Jadi, apabila sumber tidak ada, mereka terpaksa mencari sumber yang lain. Tapi masalahnya dah kalau kat situ dekat tempat tersebut tak ada sumber, dia nak buat apa? Jadi sebab itulah dia kena pindah, dia tak boleh duduk kat situ sebab tak ada sumber. Faham? Jadi dia kena cari kawasan yang ada sumber. Okey, sebab itulah mereka ini hidup nomad. Okey? Tapi kadang-kadang mereka berpindah bukan disebabkan oleh sumber. Kadang-kadang disebabkan oleh ancaman. Mungkin dekat kawasan tu banyak buaya. Takkan nak duduk situ. Kan? Dah banyak buaya, lari dah, takkan nak duduk situ. And then antara lain lagi apa? Contoh ancaman harimau atau singa. Kan? Contohlah dekat kawasan tu banyak harimau dan singa. Takkan kita nak stay kat situ? Betul tak? Takkan nak duduk kat situ, nak tunggu je. Takkan nak tunggu harimau makan kita dulu baru nak pindah.
Jadi sebab itulah mereka zaman dulu hidup secara nomad. Okey, dan mereka memburu binatang. Okey, yang ni biasalah. Okey, memburu binatang ni perkara biasalah. Okey, sampai sekarang pun sebenarnya manusia masih lagi memburu binatang sampai sekarang. Kan ada banyak yang pemburu-pemburu haram kan. Mereka tembak harimau lah, mereka tembak gajah lah, macam-macam. Jadi itu tak boleh. Sekarang ni dah tak boleh. Okey, sekarang ni bukan senang-senang kamu nak pergi memburu binatang. Okey, sekarang tak boleh. Kalau kamu nak memburu binatang sekarang ni, kamu kena ada lesen. Lesen yang pertama ialah lesen senjata. Okey, jelas takkanlah kamu nak pergi memburu binatang pakai panah. Nak pakai arrow je. Nak apa tu? Binatang memang takkan dapat lah. Jadi, zaman sekarang orang memburu binatang, mereka menggunakan senapang. Okey. Jadi untuk pergi memburu binatang, kamu kena ada senapang. Dan untuk ada senapang, kamu kena ada lesen lah. Bila ada lesen, dan kamu boleh beli senapang. And then kamu boleh gunalah untuk memburu binatang. Tetapi sebelum kamu pergi memburu binatang, kamu kena apply lesen dulu untuk memburu binatang. Okay. Dan bukan semua binatang kamu boleh buru. Tak semua. Okay, kita pergi pula dekat suhu. Jadi masa ni, suhu dunia sejuk. Terlalu sejuk. Okay. Suhu dunia terlalu sejuk. Sangat-sangat sejuk. Dunia ni penuh dengan salji. Cuba bayangkan kalau kamu hidup pada zaman ni. Seronok ke susah hidup kamu? Kamu rasa seronok tak? Kalau sekarang ni dunia kita dipenuhi dengan salji. Seronok tak? Tak. Kan? Tak seronok lah. Susah lah kehidupan kamu. Kan? Susah lah hidup kamu kalau kamu nak pergi. Contoh, sekarang ni kamu nak suka pergi jogging. Nanti kalau salji banyak, kamu nak jogging macam mana? Sebab tu dalam musim salji ni, tahu tak, kereta pun susah nak bergerak. Sebab apa? Bila musim salji, banyak aksiden berlaku. Okey, sebab jalan terlalu licin. Bila jalan licin menyebabkan kemalangan. Jadi sebab itulah mereka tak suka musim salji ni. Banyak kemalangan yang berlaku pada musim salji. Itu belum penyakit lagi. Kan? Kalau yang muda-muda ni tak apalah. Sejuk, badan kuat lagi. Kalau orang yang dah tua, sejuk macam mana? Kesianlah kat mereka. Okay. Sebab tu zaman betul nanti sakit sendi. Tahu tak dekat negara Arab, tanah Arab, mereka waktu siang kan pada pasir kan. Waktu siang mereka panas. Tetapi pada waktu malam mereka sejuk, sangat-sangat sejuk, tapi bukanlah sampai salji. Cuma dia sejuk, memang sejuk. Sebab itu orang Arab dia makan daging kambing. Sebab apa? Daging kambing ni panas. Dia boleh panaskan badan. So malam dia tak adalah sejuk sangat. Nak tidur, best, sedap dia tidur. Selena je tidur. Okay. Cikgu ada ke tak ada? Cikgu tak ada pergi mana? Tak dengar suara cikgu ke? Ada dengar. Kenapa Darshan tanya macam tu? Tak nampak cikgu ke? Cikgu ada lah, dari tadi cikgu bercakap. Okay, line cikgu dah okey dah. Cikgu baru repair cikgu punya wifi. Dah okey dah. Ya, Darshan punya internet problem tu. Cikgu dah repair wifi dah. Wifi cikgu dah laju balik semula dah. So dah tak ada masalah dah. Tak akan sangkut lagi. Okay, kemudian kita pergi kepada aras laut. Okay, paras laut. Jadi pada waktu ni, permukaan air laut membeku. Bayangkan air laut, surface air laut tu beku, keras. Kamu nak terjun, pak. Sakit. Sebab keras. Ataupun kamu terjun, memanglah kamu boleh masuk dalam tu. Dalam air tu. Kan, tengok macam movie Frozen kan. Memanglah kamu boleh masuk dalam air tu, dalam dia. Air dalam tu, dia air tau. Okay, dia bukan beku. Dia beku hanya dekat surface je. Okay, dia hanya beku dekat surface je. Dia bukan beku dekat bawah. Tetapi tebal sebab tu kalau orang yang duduk dekat tempat yang macam tu, biasanya dia ada alatan untuk dia tebuk, untuk dia buat lubang dekat surface air yang beku tu, supaya dia boleh memancing. Dalam tu ada ikan yang hidup dalam tu.
Sebab mereka nak makan ikan, nak memancing, mereka kena pancing dalam tu, takkan nak pancing atas surface. Surface kan beku, macam mana mereka nak pancing? Okey, jadi mereka akan tebuk lubang lah biasanya dekat mereka buat bulatan. Banyaklah kartun-kartun pun banyak. Mereka buat cerita macam tu. Mereka tebuk and then mereka mancing. So kalau kamu nak mandi, terjunlah dalam tu. Nak tengok apa jadi pada kamu. Nak tengok kamu jadi ikan beku kat situ. Manusia beku. Okey, kita lihat perubahan zaman air batu akhir. Okey, kita pergi dekat perubahan zaman air batu akhir. Okey, yang pertama kita lihat apa yang berlaku. Kecairan glacier. Okey, apabila glacier cair menukar wajah dan juga bentuk muka bumi. Okey, jadi masa ni dia menukar wajah dan juga bentuk muka bumi dekat dunia ni lah. Okey, air batu yang cair dari kawasan, tadi ingat tak cikgu cakap tadi? Dekat atas gunung, atas bukit ada air batu juga kan? Okey, ada air batu semua kan? Jadi dekat atas tu, bila dah cair kan, bumi dah semakin panas, jadi air batu ni cair. Okey, jadi kawasan tanah tinggi dan juga gunung, dia turun bersama dengan batu dan juga tanah. Bila dia cair, dia turun tau. Dia macam banjir lah. Dia macam banjir. Okey, dia macam tsunami. Tetapi tsunami yang ni dia bawa batu dan juga tanah sekali. Dia turun. Daripada atas tu dia turun. Dan juga disebabkan dia turun, itulah menyebabkan bentuk muka bumi berubah. Bentuk gunung ganang berubah. Okey, cikgu nak tanya. Ada tak yang pernah hiking? Dan dekat mana kamu hiking? Ada tak yang pernah pergi hiking? Dashan hiking dekat mana? Danish pun hiking dekat mana? Kamu pernah hiking dekat mana? Ramai yang tak pernah pergi hiking. Bukit Broga, Hutan Simpan. Bukit Broga dah biasa dah. Bukit Broga cikgu dah pergi 3 atau 4 kali dah cikgu dah pergi. Sebab cikgu suka hiking. Cikgu dah pergi 3 hingga 4 kali dah selalu dah cikgu pergi. Okey. Broga tak mencabar pun. Broga senang je nak pergi. Sebab dia punya bukit dia tak susah pun. Okey, bukit dengan gunung lagi tinggi ya. Okey, bukit rendah tau. Bukit dan juga gunung lagi tinggi. Okey, gunung lagi tinggi daripada bukit. Okey, jadi macam cikgu cakap tadi, apabila ais sudah cair, okey, apabila ais sudah cair, dia daripada tanah tinggi, daripada gunung, dia turun tau. Okey, dia turun macam sungai, macam banjir tu. Bila dia turun, dia bukan turun air je. Dia turun bersama dengan batu dan juga tanah. Sebab apabila dia turun, apabila air tu dah cair, ais tu cair, dia akan menyebabkan tanah-tanah dekat situ akan lembut. Okay, dan juga basah. Menyebabkan akan mudah berlaku pergerakan dekat situ. Okay, batu-batu semua akan bergerak. Itulah yang terjadi. Okay, kemudian rupa bentuk fizikal. Okay, rupa bentuk fizikal bumi lah. Okay, masa ni perubahan paras air laut dengan kedalaman 100 meter. Jadi masa tu paras air laut semakin meningkat. Semakin meningkat dan juga semakin meningkat. Dan kedalaman dia jelas 100 meter. Dia bertambah. Okay. Kecairan air batu. Okay, dalam kecairan air batu ni, dia macam ni. Apabila air batu tu cair, dia akhirnya dia membentuk tasik. Okay. Dia membentuk tasik air tawar. Okay. Cikgu nak tanya, tahu tak air tawar ni apa? Tahu tak air tawar ni apa? Siapa tahu air tawar tu apa? Air sungai. Lagi? Air yang tak masin. So kalau manis, dikira air tawar juga ke? Okay, so Tachan betul. Air yang tak ada rasa. Okay, air yang tak ada rasa. Okay, kita ada 2 air. Kita ada air tawar dan juga air masin. Air masin ialah air di laut. Air tawar ialah air di sungai. Okay, air di sungai atau air di tasik. Air ni bukan tak ada rasa, ada rasa dia. Cuma dia tak adalah rasa. Dia tak ada rasa manis, dia tak ada rasa masin, dia tak ada rasa pahit, dia tak ada rasa masam, dia tak ada rasa. Kan, mana ada air sungai manis?
Kan? Betul tak? Kalau ada air sungai manis, cikgu rasa mati dah ikan dalam tu. Kalau kamu tak percaya, nak tengok ikan tu hidup atau tidak, kalau rumah kamu ada aquarium ataupun ada ikan yang mak ayah kamu jaga, cuba kamu buat air manis kan. Kamu buat dalam air gula tu, kamu kacau-kacau air. And then kamu jangan letak sikit. Kalau aquarium tu besar, letak satu baldi. Air ni, apa tu? Air manis. Tengok apa jadi. Confirm ikan tersebut akan mati. Sebab dia tak boleh hidup. Okay. Dan juga ikan air tawar, dia tak boleh suka-suka nak hidup kat air masin. Air masin pula tak boleh suka-suka hidup kat air tawar. Bayangkan, bukan kata air manis. Air tawar dengan air masin pun tak boleh bertukar. Tak boleh. Sebab tu kalau kita contoh, kita jumpa ikan, contohlah kita ambil ikan yang apa kan. Contohlah kita ambil ikan talepia. Okay, tahu ikan talepia kan? Kita ambil ikan talepia, kita campak dalam laut. Kita tengok apa jadi. Memang tak boleh punya. Okay, sebab air tak sama. Okay, setiap ikan ni dia ada berbeza-beza. Dia punya keistimewaan dia. Okay. Arwana mahal. Okay, kemudian kita tengok contoh tasik yang ada. Contoh tasik yang ada pada zaman ni ialah Great Lakes di Kanada dan juga tasik Dayang Bunting di Malaysia. Kita ada tasik Dayang Bunting. Dayang Bunting tu kalau nak ikutkan maksud dia, Dayang tu maksud dia perempuan. Bunting tu maksud dia mengandung. Jadi maksud sebenar dia ialah tasik perempuan mengandung. Kenapa dia bagi nama tasik perempuan mengandung? Okey, sebab bentuk pulau tu, okey, bentuk dia tu dia macam perempuan yang tengah baring dan perempuan tersebut macam mengandung. Sebab itulah diberikan nama tasik Dayang Bunting. Okey. Kemudian bentuk saliran berubah. Saliran ni maksud dia sungai lah. Okey. Jadi bentuk sungai ini berubah. Sebab tu kalau kita tengok contoh kan, kita tengok sungai Amazon. Perasan tak sungai Amazon tu, dia punya bentuk saliran dia tu macam ular. Dia macam tu, macam ular. Dia punya apa tu? Bentuk saliran dia, sungai dia jadi macam tu. Jadi semua itu dulu terjadi disebabkan adanya kecairan air batu ni. Okey, kemudian benda yang paling sedih lagi bagi cikgu iaitu kepupusan binatang. Okey, binatang-binatang yang hidup pada zaman Pleistocene ini telah pupus. Telah tak ada lagi. Contoh dia mammoth, sloth, harimau bertaring. Jadi antara haiwan-haiwan ini telah pupus, dah lama dah tak wujud dah dekat dunia ni. Kita dah tak boleh jumpa dah mammoth ni. Cerita Ice Age kan, cerita Ice Age yang dia buat pasal mammoth ni kan. Sloth tu macam mana cikgu nak cakap lah, dia binatang lah. Kamu search lah Google, kamu tengok gambar dia. Dia sejenis binatang lah, kamu tengok dalam tu dia ada. Okey, jadi mammoth ni dalam cerita Ice Age ada tau. Okey, dalam cerita Ice Age bukan saja dia cerita pasal mammoth, sloth pun ada, harimau bertaring pun ada dalam cerita tu. Kamu tengoklah Ice Age. Okay, yang mana belum tengok cerita Ice Age, tengok cerita Ice Age, kamu tengok dia punya tengok dia punya kita panggil, dia punya haiwan-haiwan dalam tu, haiwan-haiwan apa yang wujud dalam tu. Okey. Jadi mammoth ni kita tahu bahawa dia ialah gajah. Okey. Dia sebenarnya ialah gajah, tetapi gajah yang berbulu. Okey. Dia sebenarnya ialah gajah tetapi gajah yang berbulu. Dia bukan gajah yang biasa macam sekarang. Okey, kenapa dia kena ada bulu? Sebab pada waktu itu sejuk. Jadi dia perlukan bulu untuk pastikan badan dia tak sejuk sangat. Okey. Kemudian kita ada harimau bertaring. Harimau bertaring pun dah tak ada. Dan tak lama lagi, kalaulah manusia ini masih lagi tamak, kemungkinan besar harimau Malaya pun tak akan ada lagi. Harimau Malaya pun dah hilang dah lepas ni. Okey. Kita tengok dekat iklim pula. Iklim, zaman ni juga dikenali sebagai zaman Holocene. Okey, yang kita belajar tadi tu, zaman Holocene tadi, zaman terakhir tadi kan. Okey, jadi masa ni berlakulah pergerakan manusia. Okey, manusia mula berhijrah. Okey, daripada Afrika ke Eropah dan juga Asia. Sebab itu, kalau kamu nak tahu, asal usul kita ni
Daripada Afrika okey. Asal usul awal-awal kita dulu daripada Afrika. Manusia bermula di Afrika sana dulu. Okey, kemudian barulah sampai ke Eropah, sampai ke Asia dekat tempat kita sekarang ni. Okey. Jadi sebenarnya kita ni sebenarnya satu keluarga sebenarnya. Kita sama je manusia. Okey. Yang membezakan kita sekarang ialah warna kulit, kaum, bangsa, bahasa. Itu je yang membezakan kita, tapi kita semua sama je. Okey. Agama itulah yang membezakan kita, tapi kita sama je. Maksudnya kita ni manusia yang berasal dari tempat yang sama. Okey. Dan suhu bumi pada zaman ini sama seperti hari ini, tapi cikgu tak yakin. Walaupun suhu tu sama, tapi cikgu rasa suhu sekarang ni lagi panas daripada zaman dulu. Cikgu tahu suhu zaman sekarang ni lagi panas. Okey. Sebab apa? Masa cikgu sekolah dulu, masa cikgu kecil-kecil dulu, sekarang tak sejuk. Ni pun cikgu tengah berpeluh lagi tau. Tak sejuk pun. Dulu masa cikgu kecil-kecil dulu, kalau waktu panas, main tak ada apa tau. Cikgu main tengah panas, tak ada hal pun. Tak ada pun pening kepala ke apa ke, relax. Sekarang ni cikgu pergi kedai je pun, dekat depan rumah cikgu ni pun, cikgu dah rasa pening kepala dah. Sebab kena panas. Panas sangat. Dia sampai boleh kulit-kulit kita jadi warna merah tau. Sebab panas sangat. Kecuali lah kalau kamu duduk. Okey, macam dulu Macam tu macam Cameron Highland dan juga Genting Highland. Dulu sejuk betul tau dulu. Dulu Cameron Highland dan juga Genting Highland tu sangat sejuk. Tapi sekarang dah tak sejuk sangat. Sebab ramai yang potong pokok hutan. Jadi dah tak sejuk sangat dah atas tu. Dulu sejuk. Okey, kemudian radiasi bumi, radiation. Okey. Iklim terlalu sejuk ke sederhana sejuk. Iklim daripada awal tu dia terlalu sejuk tau. Okey, dia sangat-sangat sejuk. Kemudian dia bertukar kepada sederhana sejuk. Sederhana sejuk maksudnya dia medium lah. Okey, dia sejuk yang medium. Dia tak terlalu sejuk sangat. Dia tak adalah sampai menjadi beku. Okey. Kemudian kegiatan radiasi bumi merupakan penyebab kepada peningkatan suhu bumi. Jadi bumi ini dia punya radiasi semakin tinggi. Kemudian berlakulah peningkatan suhu bumi. Okey, cikgu nak cerita sikit dulu. Masa cikgu pergi Jepun kan. Masa cikgu pergi tu musim bunga. Bukan musim salji musim bunga. Musim bunga ni dia sejuk tau. Sejuk lah daripada Malaysia ni. Memang sejuk betul. Okey, masa tu cikgu baru sampai. Masa tu musim bunga sakura. Memang sejuk. Cikgu ingatkan musim bunga ni macam bunga dekat Malaysia ni. Ataupun sejuk dia tu mungkin sejuk macam Cameron ataupun Genting. Rupanya tak. Dia lagi sejuk daripada Cameron dan juga Genting. Sebab apa? Hari pertama cikgu sampai tu, cikgu berus gigi. And then berus gigi tu cikgu letak dalam cawan. Lepas pakai. Esok tu, pagi esok tu cikgu bangun nak pakai berus gigi tu. Kan? Cikgu bangun pagi tu, nak pakai berus gigi. Berus gigi cikgu keras. Jadi air batu. Bayangkan. Bukan musim salji tau, tu musim bunga. Kalau musim salji cikgu tak tahulah jadi apa kat cikgu. Musim bunga pun dah sejuk macam tu. Keras cikgu punya bulu berus gigi tu jadi keras. Sebab sejuk sangat. Okey. Itu pasal perubahan zaman air batu akhir. Okey. Kita tengok pula kesan. Okey. Kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Apakah kesan yang berlaku? Okey. Okey, sebelum 10,000 tahun dahulu, okey, AT tu Asia Tenggara kamu tulis dekat nota kamu. AT tu maksud dia Asia Tenggara. Okey. Bila kamu jumpa dalam nota cikgu, ada perkataan AT tu maksud dia Asia Tenggara. Okey. 10,000 tahun dahulu, Asia Tenggara ni merupakan kawasan tanah yang sangat luas. Okey. Merupakan kawasan tanah yang sangat luas. Jadi, kawasan tanah yang luas ini telah menghubungkan kawasan daratan dengan kepulauan. Ini yang cikgu cakap tadi. Pulau dan juga darat ni sebenarnya satu je. Dia satu. Okey, macam Pulau Tioman ke, Pulau Pinang ke. Dulu itu adalah daratan. Semua daratan, semua tanah. Tapi apabila air laut meningkat, maka jadilah pulau macam tu. Okey. Okey, gugusan ini dikenali sebagai pentas Sunda. Okey, nama dia pentas Sunda nama dia.
dan juga merupakan tunjang kepada kebenuaan, cikgu typo kan, satu A je. Tunjang kebenuaan di Asia Tenggara. Okey. Dan sekarang ni pentas Sunda ni dia berada di Kepulauan Jawa sekarang ni. Dan orang Indonesia dia gunakan pentas Sunda ni. Sekejap azan. Kejap azan. Okey, kita sambung balik ya. Okey, jadi tadi cikgu cakap kan, pentas Sunda ni ada dekat Indonesia. Okey, ada dekat Pulau Jawa. Jadi tahu tak nama pentas Sunda ni orang Indonesia dia jadikan sebagai bahasa tau. Dia letak sebagai nama bahasa dia, iaitu bahasa Sunda. Sekarang ni kalau kamu pergi dekat Pulau Jawa, contoh dekat Jakarta ke, dekat Bandung ke, kamu akan perasan tau, apa yang dia cakap tu macam tak faham sangat. Sebab dia gunakan bahasa Sunda. Dia bukan guna bahasa Melayu. Okey? Bahasa Sunda dan juga bahasa Melayu ni tak sama, berbeza. Okey? Dia tak sama. Okey, so kita dah nak habis dah. Tinggal lagi seminit lagi. Okey, cikgu. Ada soalan nak tanya cikgu apa-apa tak? Tak ada cikgu. Laju je tak ada ya. Tak ada yang tanya apa-apa Tak ada. Okey. So kalau tak ada, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, thank you semua. Bye-bye. Bye cikgu. Bye-bye. Bye cikgu.